Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okay, so untuk kelas hari ni saya cuma nak buat pengenalan kepada kita punya subjek hubungan etnik. Okay, saya akan share slide dia. Okay, nampak tak slide yang saya share ni? Nampak Nampak sir. Nampak ya? Okay, slide ni saya dah masukkan ke dalam classroom. Awak boleh kalau nak semak atau nak tengok kembali boleh tengok dalam classroom ya. Ini adalah lesson plan untuk hubungan etnik. MPU 1313. Credit hour 3. Ini adalah untuk semester Julai November 2021 lah. Dan ianya memang diambil semasa semester 3 tahun 2. Okay, ini objektif dengan sinopsis ni awak boleh baca sendiri kalau nak baca. Sekejap. Okay, seterusnya adalah course outline. Okay, ini adalah topik-topik yang kita akan belajar dalam tajuk hubungan etnik ni lah. Okay, chapter yang pertama adalah hubungan etnik di Malaysia. Seterusnya, topik 2 adalah kumpulan asas hubungan etnik. Okay, topik 3 adalah latar belakang pluralistik masyarakat alam Melayu. Kita akan tengok sebelum dan selepas kemerdekaan. Okay, chapter 4 adalah Perlembagaan Malaysia dan Hubungan Etnik. Kita akan tengok apa itu Perlembagaan Malaysia, bagaimana Perlembagaan Malaysia ni dihasilkan lah. Okay, seterusnya chapter 5 adalah Pembangunan Ekonomi dan Hubungan Etnik. Kita akan tengok ekonomi daripada sebelum merdeka, selepas merdeka hinggalah kini. Seterusnya chapter 6 adalah Politik. So politik pun kita akan tengok daripada sebelum merdeka, macam mana politik di tanah Melayu hinggalah kini. Okay, seterusnya chapter 7 adalah pendidikan dan hubungan etnik. Kita akan tengok bagaimana pendidikan sebelum dan selepas merdeka dan pada waktu inilah macam mana pendidikan dia. Okay, chapter 8 adalah agama dan hubungan etnik. Kita akan tengok secara umum je apa agama ni, agama apa yang terdapat di tanah Melayu ni. Okay, seterusnya adalah budaya dan hubungan etnik. Kita akan tengok kepelbagaian budaya yang terdapat di tanah Melayu. Dan yang terakhir, chapter 10 adalah hubungan etnik, integrasi dan cabaran. Okay, untuk pemarkahan, bagaimana pemarkahan diambil untuk subjek ni ya. Okay, untuk buat laporan 20%, pembentangan 10%, ujian 20% dan peperiksaan akhir adalah 50%. Total 100%. Okay, laporan ni saya akan laporan ni adalah awak akan buat satu tugasan individu. Laporan ni adalah tugasan individu. Nanti saya akan minggu ketiga ke keempat nanti saya akan bagi tahu apa itu kerja individu yang awak perlu buat. Okay, pembentangan ni kita akan ada 5 kali pembentangan. Pembentangan ni secara berkumpulan lah. Saya akan pilih daripada, saya akan bentuk grup lah. Sama ada 2 ataupun 3 orang dalam satu kumpulan. Secara berkumpulan untuk pembentangan ni. Ada 5 kali pembentangan. Okay, seterusnya adalah ujian. Ujian kita ada 2 kali. Kita ada 2 kali ujian. Test mana ada test 1 dengan test 2. Dan yang terakhir adalah peperiksaan akhir. Okay, ini adalah grade pemarkahan. Minimum pass dia adalah D+. 40 ke atas lah maksudnya. Seterusnya, okay, untuk lecturing information, saya lah Amir Rafiq Ibrahim. Lecturer room dekat Aras 3. Okay, tapi disebabkan PKP ni
Kita hanya berkomunikasi melalui WhatsApp dan Google Meet sajalah. Okay, seterusnya contact number. Okay, ini adalah nombor telefon saya. Boleh WhatsApp nombor ni. Seterusnya email. Okay, kalau ada nak hantar email tapi tak perlulah nak hantar email. Boleh WhatsApp je. Okay, seterusnya ni adalah kelas kita. Lecture hari Isnin dan hari Jumaat. Hari Isnin pukul 9 sampai 11, 2 jam. Dilakukan secara online. Okay, untuk kelas hari Isnin ni, sijil dengan diploma akan digabungkan. Untuk kelas hari Isnin ni, sijil dengan diploma akan gabung kelas lah pada waktu yang sama, hari yang sama. Cuma pada hari Jumaat ni adalah khas untuk pelajar sijil sahaja. Daripada 9.30 hingga 10.30, hanya sejam saja. Untuk pelajar diploma, waktu diorang yang berasingan daripada sijil adalah pada hari Rabu, tak silap saya. Sekejap saya semak sekejap. Okay, untuk diploma daripada hari Rabu pukul 11 sampai pukul 12. Itu adalah untuk pelajar diploma. Okay, untuk kelas hari Isnin ni yang digabungkan ni, awak tak perlu masuk melalui classroom. Saya akan bagi email, saya akan bagi link Google Meet disebabkan kelas ni gabung. So awak tak bolehlah masuk Google Meet melalui classroom. Untuk hari Isnin ni saya akan bagi link. Pukul 9 tu saya akan bagi link untuk kedua-dua sijil dan diploma masuk kelas. Okay, untuk hari Isnin ni juga saya akan adakan lecture. Maksud lecture ni saya akan mengajar. Dan untuk kelas yang berasingan, iaitu hari Rabu dan hari Jumaat untuk pelajar diploma dan sijil. Okay, untuk kelas yang berasingan saya akan gunakan waktu tersebut untuk presentation, untuk pembentangan. Maksudnya pembentangan saya akan asingkan pelajar sijil dan diploma, tapi untuk lecture, untuk pembelajaran topik, saya akan gunakan waktu yang digabungkan tu lah. Okay, ini adalah lesson plan. Lesson plan ni adalah garis waktu pembelajaran kita lah. So awak boleh tengok nanti kalau nak tengok. Sepatutnya minggu ni kita dah start tajuk pertama lah. Week 1 kita dah start chapter yang pertama. Tapi kita terpaksa ganjakkan ke minggu kedua. Sebab memang kebiasaannya minggu pertama ni kita hanya buat pengenalan dan hari Isnin, Rabu, Isnin, Selasa yang lepas kita ada buat program polis lah. Kita ada buat majlis program. Okay, minggu depan pun tak silap saya 2 Ogos je. Kita ada program amanah rektor. Betul. 2 Ogos tadi apa? Isnin. Hari Isnin. So kelas hari Isnin tu pun nampak gaya je, terpaksa lah kita. Tapi kelas petang, majlis amanah rektor petang kan. So rasanya Itu tak pasti. saya rasa petang, pukul 2.30 macam tu. Okay, so saya akan buat kelas seperti biasa sebab nanti kelas kita seminggu sekali je yang untuk lecture. So kalau saya tangguhkan, saya terpaksa tunggu minggu lagi satu baru dapat start mengajar. So tak apalah. Untuk topik 1, chapter 1 ni pendek je. Mungkin dalam setengah jam ke sejam macam tu je kelas kita. Untuk kenalkan chapter 1. Sekejap je, paling lama pun sejam lah. Okay. So untuk pengetahuan semua, mid semester break kita adalah pada minggu ke-6, iaitu pada hari kemerdekaan lah. 30 Ogos ni, 31 Ogos merdeka. So seminggu cuti untuk mid semester break ni. Okay, lepas mid semester break kita ada test 1. So kena alert lah. Memang saya dah letak siap-siap kat sini, tapi jika ada peralihan atau perubahan waktu, mungkin test ni akan diganjakkan ke atau dipercepatkan ke, saya akan inform lah. Kalau ikutkan, ini adalah kita punya garis waktu pembelajaran. Minggu ke-7 kita ada test 1. Okay, dan test 2 akan dilakukan pada minggu ke-14. Ataupun pada 25 hingga 29 Oktober.
Ya, kalau ikut sini, peperiksaan akhir akan berlangsung pada 15 hingga 26 November. Okey, seterusnya saya akan beralih kepada proforma. Ya, apa tu proforma? Sekejap saya tunjukkan. Okey, nampak tak proforma saya tunjuk ni? Nampak sir? Pak. Okey, proforma ni lebih kepada lebih kurang macam timeline dan pemarkahan lah. Saya dah tunjuk pun tadi benda ni. Cuma kat sini lebih detail. Kalau kita tengok sini, ujian 1 minggu ke-7 sama macam dalam lesson plan tadi. Ujian yang kedua pada minggu ke-14. Okey. Okey, ini adalah tarikh-tarikh pembentangan. Tarikh pembentangan 1 minggu kedua, pembentangan 2 minggu ketiga dan seterusnya lah. Cumanya disebabkan pembentangan kita cuma sejam, mungkin ada 5 ataupun 6 grup yang akan buat pembentangan. So kalau tak sempat habis pada dalam tempoh waktu sejam yang kelas kita tu, kita akan sambung pada minggu depannya lah. So untuk tarikh pembentangan ni pun dia tak fix ya. Ini adalah cadangan awal. Mungkin dia tak seperti yang kita rancang, mungkin kita terpaksa sambung minggu depannya dan dia akan tarikh tu akan berganjak lah. Tapi untuk pengetahuan awak, kita ada 5 pembentangan. Okey. Dan pemarkahan ni pun tadi saya dah tunjukkan dekat dalam lesson plan. Okey, so ada apa-apa nak tanya tak mengenai subjek kita ni? Sir, Ya. kita ada hubungan etnik 1 dengan 2 ke? Tak ada. Hubungan etnik 1 sebenarnya untuk pelajar sijil. Hubungan etnik 2 untuk pelajar diploma. Dia sama je, tak ada 1-2. Okey. Sir, hubungan etnik ni dia lebih pada sejarah ke ataupun macam mana tu? Lebih kurang lah. Dia lebih banyak kepada kita nak mengetahui sejarah kita dan bagaimana sejarah tu, sebab kita tahu Malaysia ni kita ada berbilang kaum kan. Dia lain dengan negara yang hanya ada satu kaum saja. Untuk negara yang ada pelbagai kaum ni, dia ada cara dia bagaimana perlembagaan kita tu terhasil, bagaimana sistem pendidikan kita tu terhasil. Sebab kita tahu pun sekolah kita ada pelbagai, ada sekolah Melayu, ada sekolah Cina. Sekolah Melayu tak adalah. Sekolah Cina, ada sekolah India. Sekolah Melayu tu maksudnya kita tak ada spesifik nama untuk sekolah Melayu ya. Sebenarnya sekolah Melayu ni dia campur Cina India pun boleh masuk. Cuma untuk bangsa Cina dengan India dia ada sekolah khas untuk mereka. Tapi Melayu pun boleh masuk sekolah Cina dengan India, tak ada masalah. Okay, kita tengoklah bagaimana berlakunya konflik, bagaimana perlembagaan tu ada konflik untuk meraihkan semua kaum yang berada di Malaysia, bagaimana sistem pendidikan kita ni ada konflik dan bagaimana ia diselesaikan untuk meraihkan semua kaum yang ada di Malaysia. Dan banyak lagi lah perayaan, politik, bagaimana politik kita ni daripada ada politik yang parti berasaskan kaum, ada politik parti yang tidak berasaskan kaum, dia lebih berasaskan kepada rakyat. Macam itulah. Ada apa-apa lagi nak tanya? Oh, okey. Okey sir. So kayaknya dia fokus yang dalam Malaysia je lah. Dalam Malaysia.